Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali kita di dalam satu lagi episod Perspektif Antara Pos. Kali ini anda bakal disajikan dengan kupasan isu buli di jalan raya yang semakin hari semakin membimbangkan. Semua pasti mengingati beberapa insiden yang berlaku melibatkan pembuli jalan raya di negara ini, terutamanya kes Kiki steering lock. Mengapa isu ini terus berlaku malah semakin menjadi-jadi sekarang? Ikuti bingkisan yang disediakan oleh Syawalia Hadir. Sedetan visual ini bukan dirakam di luar negara tetapi di negara ini sendiri. Kelakuan ganas dan kasar segelintir pemandu di jalan raya semakin hari semakin membimbangkan. Malah, kelompok yang dahulunya minoriti kini bertambah dari hari ke hari dan sikap ganas mereka membuli pemandu lain kian merebak dalam kalangan masyarakat hari ini. Malah mereka ini bukan hanya di kalangan pembuli lelaki, wanita juga menunjukkan tren meningkat. Hari ini jika disebut tentang pembuli jalan raya, ia tidak terarah lagi kepada hanya golongan lelaki. Golongan wanita juga semakin hari semakin bertambah. Golongan mereka ini merasakan lemah jika berkelakuan seperti biasa. Justru itu mereka mengubah karakter kepada kasar dan agresif sehingga ia terbawa-bawa ketika memandu. Tingkah laku buli ni berbeza dengan tingkah laku buli kanak-kanak tu lah kan. Kaduk hebat kan. Insiden buli membabitkan pemandu di jalan raya bukan isu baru. Masih ingatkah kita pada insiden tahun 1995 apabila rakyat Singapura Muhammad Rafi Muhammad Ibrahim 31 hilang mata kanan akibat dipukul manakala isterinya Khatijah Ido yang hamil 4 minggu ditolak dengan kasar. Dalam kejadian 24 Januari 1995 di Plaza Tol Jalan Kuching, Kuala Lumpur itu, pasangan terbabit dicederakan seorang pemandu bas ekspres serta pembantunya kerana berang apabila Muhammad Rafi memberi isyarat supaya memandu lebih berhati-hati. Di Sungai Petani Kedah, seorang lelaki dipercayai pembuli jalan raya dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan membunuh tanpa niat dengan menyebabkan kematian seorang penunggang motosikal dalam kemalangan di kilometer 67.5 Jalan Alur Star Batuan pada 17 Mac 1997. Pada 26 September 2003, seorang pelajar Universiti Teknologi Mara nyaris maut akibat ditikam di leher oleh seorang pembuli jalan raya di Seksyen 14 Shah Alam, Selangor. Tanggal 22 November 2004, anak tauke kedai ubat Teo Kai Siang 22 mati ditikam samseng jalan raya selepas bertengkar mengenai satu perlanggaran di kilometer 20 Jalan Pontian Johor Baru, Skudai Johor. Itu kisah-kisah lampau. Dan kisah ini tidak berhenti setakat itu sahaja. Malah makin menjadi-jadi dewasa ini. Semua orang masih belum lupa pada insiden Kiki steering lock, seorang wanita muda yang membuli warga emas selepas kereta berjenama mewahnya disondol lelaki berkenaan. Bukan sengaja. Pada bulan November yang lepas, seorang wanita ditampar oleh seorang pemandu teksi kerana wanita tersebut enggan mengundurkan keretanya di belakang Hotel Istana, Jalan Raja Chulan. Wanita itu berkata yang dia ditampar selepas pemandu teksi itu melanggar keretanya. Mahkamah Magistrate telah mendenda pembuli jalan raya itu RM1,000 dan akan dipenjarakan untuk 2 bulan jika gagal membayar denda. Gara-gara berebut tempat letak kereta, seorang promotor hiburan yang juga bekas ejen kumpulan terkenal Alley Cats maut dipercayai ditumbuk sebanyak 3 kali oleh seorang lelaki yang tidak dikenali di medan selera malam berhampiran Balai Polis Sipak SS2.
Dalam kejadian yang berlaku kira-kira 7.30 malam itu, mangsa Stephen Joseph, 54, bersama isteri dan seorang anaknya datang ke medan selera yang terletak di sebelah kanan saya ini untuk menikmati makan malam. Ketika hendak meletakkan kereta, satu kenderaan jenis Proton Saga cuba memasuki petak letak kereta yang sama. Akibat berang dengan keadaan tersebut, mangsa keluar daripada keretanya dan berlaku perselisihan faham di antara kedua-dua mereka sehingga mengakibatkan pergaduhan. Ku Kok An 58 yang merupakan pengarah syarikat didakwa atas tuduhan meludah, merosakkan kereta dan juga memberi ugutan terhadap seorang wanita, Alisa Ten Wei Yun. Alisa sebenarnya telah membunyikan hon keretanya kerana Ku cuai memandu di atas jalan raya. Ku yang tidak puas hati telah memberhentikan keretanya, meludah dan merosakkan kereta Alisa. Mahkamah telah membenarkan Ku diikat jamin untuk RM10,000 dan kes akan disebut semula pada 15 Disember nanti. Ternyata, penyakit buli-membuli di jalan raya terus berleluasa meskipun perundangan dengan jelas memperuntukkan hukuman spesifik ke atas kelompok ini. Namun, adakah mereka tidak gentar dengan perlembagaan negara? Atau adakah perlembagaan negara kini tidak cukup berat? Atau adakah penguatkuasaan pihak bertanggungjawab di atas jalan raya masih kurang? Negara kita ada undang-undang. Kan? Kalau perlu kita buat laporan polis, kita buat laporan polis lah. Kalau perlu kita selesaikan di peringkat situ, kita selesaikanlah di peringkat situ. Undang-undang tu memang dah ada. Tetapi kalau kerap kes-kes buli ni berlaku, kita ingat elok juga diperketatkanlah undang-undang yang sedia ada ataupun hukuman-hukuman yang lebih berat. Pembuli jalan raya dianalisa sebagai individu syarat psikologi. Golongan ini mungkin tertekan dengan masalah harian ditambah buruk dengan kesesakan lalu lintas sehingga mendorong mereka bersikap agresif kepada pengguna jalan raya yang lain. Tidak keterlaluan andai disimpulkan bahawa pembuli jalan raya mungkin seorang yang bersopan santun di pejabat atau rumah tetapi bertukar menjadi raksasa apabila memegang steering kenderaan. Sebenarnya individu itu sudah mempunyai masalah-masalah secara psikologi dan apabila dirangsang oleh masalah itu dia jadi pencetus lah. Tinggal laku agresif ni bully tu lah. Tapi ada setengah orang juga memang personality memang kasar kan, yang antisosial, untuk membuli. Faktor kesesakan lalu lintas di bandar besar menjadi faktor penting yang melahirkan pembuli. Ini kerana kesesakan jalan raya menyebabkan pemandu menjadi tidak sabar, cepat marah, agresif dan tidak dapat mengawal perasaan apabila berlaku perkara tidak diingini walaupun berpunca dari kemalangan kecil atau hanya berebut tempat letak kereta. Sebenarnya, banyak petua untuk mengelakkan pemandu berubah personaliti dan menjelma kepada pembuli atau samseng jalan raya. Antaranya ialah pemandu perlu lebih bersabar, tidak cepat marah, tidak gopoh atau terdesak, jika marah atau penat, berehat seketika. Perjalanan perlu dirancang supaya dapat menghindari kesesakan jalan raya dan jika sudah terperangkap dalam kesesakan, pasangkan radio atau mainkan kaset atau cakra padat supaya dapat meringankan ketegangan. Malah, pemandu digalakkan memandu sambil menyanyi supaya tidak bosan. Membunyikan hon dan menghimpit kenderaan lain adalah perbuatan yang perlu dihindari kerana ia boleh mengundang kemarahan pemandu lain selain tidak lupa memastikan kenderaan dalam keadaan baik supaya perjalanan lancar. Untuk kita mengelakkan daripada berlaku pertengkaran dengan pembuli ialah dari segi kriminologi dia dikenali sebagai victim precipitation. Victim precipitation ni maknanya kadang-kadang ada orang horn di belakang kita oleh kerana kita menyebabkan kesesakan lalu lintas ataupun kita merupakan penyebab yang lambat mereka akan horn. Jadi selalunya kalau orang horn kita di belakang tu, pertengkaran, pergaduhan akan berlaku jika sekiranya kita menjawab. Kerana pertengkaran ini bukan saja boleh menyebabkan kesesakan lalu lintas, bahkan juga bully ni boleh menyebabkan pergaduhan
luka dan sebagainya, ada juga sampai bunuh-membunuh. Rakyat negara ini daripada pelbagai peringkat mesti didedahkan dengan hukuman-hukuman yang menanti jika mereka terlibat dengan kegiatan membuli pemandu lain. Mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, memandu secara melulu dan berbahaya hingga mengancam keselamatan pengguna jalan raya lain boleh dihukum penjara 5 tahun atau denda minimum RM5,000 atau kedua-duanya. Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan iaitu memandu hingga menyebabkan kemalangan, menyebabkan kematian orang lain boleh dihukum penjara mandatori atau 2 tahun hingga 10 tahun dan denda hingga RM20,000 dan digantung lesen memandu setahun. Kanun keseksaan pula mempunyai pelbagai peruntukan untuk menghukum samseng jalan raya termasuk Seksyen 323 sengaja mencederakan, Seksyen 324 sengaja mencederakan dengan senjata atau Seksyen 326 mengakibatkan cedera parah dengan senjata. Malah tindakan sengaja menyebabkan kenderaan di atas provokasi juga turut terkandung dalam kanun ini melalui Seksyen 334 atau Seksyen 335 kecederaan parah. Semua kesalahan mengikut ini boleh membawa hukuman penjara, didenda dan disebat. Bagi kejadian lebih serius membabitkan kematian, selain Seksyen 302, Seksyen 304 membunuh tanpa niat atau Seksyen 307 cubaan membunuh boleh dihukum penjara hingga 20 tahun. Kerajaan juga perlu memperbanyakkan lagi iklan atau pesanan khidmat masyarakat bagi mendidik rakyat negara ini agar berhemah dan tidak terjebak dengan kegiatan buli di jalan raya ini. Ibu bapa tidak boleh lepas tangan dalam isu ini. Setuju atau tidak, untuk melahirkan pemandu yang berhemah di atas jalan raya bermula di rumah. Didikan melalui tauladan lebih berkesan dalam mendidik anak-anak agar menjadi insan bertanggungjawab di atas jalan raya. Jika terbiasa dengan ibu bapa memandu dengan cara kasar dan memaki hamun pemandu lain, budaya itu lama-kelamaan akan menjadi ikutan anak-anak. Begitulah sebaliknya. Masalah kita di Malaysia ni, apabila kita di tadika, kita telah beria-ia untuk memberikan terlalu berat penekanan kepada anak-anak. Sedangkan di tadika kita tak perlu belajar CP sampai 2,000 kan. Sedangkan yang mustahak ialah kita belajar cara-cara untuk kita berintegriti, beramanah. Kita lebih penting anak kita pandai sekolah, tetapi kita tak pernah tanya anak kita bagus dari segi integriti. Pemandu-pemandu di Malaysia tidak boleh mengamalkan undang-undang sendiri di atas jalan raya. Sikap rasional dan toleransi amat diperlukan agar pengguna jalan raya dapat menikmati setiap pemanduan tanpa sebarang gangguan daripada pembuli jalan raya. Hormatilah undang-undang dan hormatilah pengguna jalan raya yang lain. Semuanya terletak di tangan kita. Tepuk dada, tanya selera. Syawalia hadir melaporkan perspektif Antara Pos. Paparan itu tadi mengakhiri perspektif Antara Pos untuk kali ini. Dan sebagai pengguna jalan raya, amatlah perlu untuk kita saling bertoleransi dan mengawal emosi. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.